Baik, kita ingin menyentuh mengenai isu pendidikan yang dilihat sangat terkesan susulan pembukaan dan juga penutupan sekolah yang berlaku sejak bermula pandemik lalu. Seperti kita ketahui, sesi persekolahan secara pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan diteruskan sehingga 31 Ogos depan sebelum persekolahan secara bersemuka bermula secara berperingkat pada 1 September ini. Dan ketetapan ini terpakai kepada semua sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta dan institusi pendidikan yang berdaftar dengan KPM. Pembukaan kembali sekolah ini berikutan majoriti tenaga pengajar sudah divaksinasi, iaitu sehingga 16 Julai sudah 61% mereka ini sudah terima sekurang-kurangnya satu dos suntikan vaksin. Jadi kita nak lihat susulan pengumuman ini, apa perkara yang perlu KPM beri fokus sebagai langkah siap siaga dan aspek perlu dipertimbangkan. Untuk itu kita akan bersama dengan Profesor Dr. Zaidatun Tasir, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM di talian bersama dengan saya ketika ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, khabar. Khabar baik Prof. Prof, kalau kita lihat kepada PDP secara bersemuka yang dijadualkan pada September depan, bagaimana kita ingin pastikan pembukaan sekolah ini berjalan dengan lancar? Dan kita juga ingin melihat dari aspek keselamatan tenaga pengajar itu serta pelajar itu sendiri. Okey, kalau kita lihat apa yang telah diumumkan Yang Amat Berhormat Menteri Pendidikan Dr. Radli Jidin mengenai pengoperasian sekolah pada 1 September, dan kita dapat lihat bahawa kali ini kementerian membuat perancangan selari dengan pelan pemulihan negara, di mana kalau kita lihat sekolah akan dibuka secara berperingkat dan dengan bekerjasama dan berdasarkan data yang ada, kita tahu pelan pemulihan negara adalah berdasarkan 3 indikator, iaitu jumlah kes harian, penggunaan ICU di hospital dan juga kadar vaksinasi. Seperti mana tadi telah dinyatakan, 62% daripada guru telah menerima satu dos vaksinasi. Jadi 3 indikator ini menjadi rujukan dalam pelan pemulihan negara dan kementerian bergerak selari dengan 3 indikator ini, yang mana kalau kita lihat sekiranya 3 indikator kita lihat secara serentak dan dapat dikawal oleh kementerian berdasarkan data, bukan sahaja data keseluruhan Malaysia tetapi data mengikut lokasi sekolah dan negeri-negeri yang telah diberikan pelepasan masuk kepada fasa 2 atau fasa 3. Jadi saya yakin sebenarnya dengan adanya indikator 3 indikator ini dan kementerian juga merujuk kepada 3 indikator ini, pembukaan sekolah insya-Allah pada 1 September ini merupakan satu langkah yang boleh kita lihat secara berperingkat dan berterusan, dan kita harap tidak berlaku lagi tutup dan buka di sekolah lah pada bila-bila berdasarkan perkara yang telah dilihat. Jadi saya nampak insya-Allah dengan melihat 3 perkara dan juga beberapa perkara lagi di mana sekolah perlu ada melihat penubuhan kepada jawatankuasa pengurusan risiko sendiri, kerana lokasi sekolah itu juga 3 indikator ini perlu dilihat secara detail, barulah menunjukkan bahawa sekolah itu selamat atau tidak untuk dibuka. Prof, kita tahu Malaysia ada pelan pemulihan negara. Adakah KPM sendiri wajar mempunyai pelan tersendiri dalam memastikan kelangsungan sistem pendidikan? Dan ini kerana kita melihat kepada pengoperasian sekolah yang bergelut dengan isu buka dan tutup sejak tahun lalu lagi. Okey. Kalau kita lihat pelan pemulihan negara pun baru kita lancarkan, dan untuk lebih sistematik, saya sarankan kementerian juga mempunyai pelan pembukaan sekolah yang boleh kita namakan mungkin pelan pembukaan sekolah secara lestari, untuk memastikan proses pembukaan sekolah itu berterusan, tidaklah berlaku di mana dalam waktu tertentu kita buka, dalam waktu tertentu kita tutup. Walau bagaimanapun pelan pemulihan pembukaan sekolah ini, sekiranya kementerian ingin mengadakan, ia perlulah diperhalusi. Sebab apa? Pelan pemulihan negara tidak memperhalusi secara terperinci tentang pembukaan sekolah. Jadi di sini kementerian, saya yakin sebenarnya kementerian telah ada, cuma menunggu masa untuk dimaklumkan kepada rakyat, kerana apabila dimaklumkan, rakyat tertunggu-tunggu, terutama anak-anak untuk ke sekolah. Mereka terlalu excited untuk bertemu dengan rakan-rakan. Jadi perlu ada pelan ini, yang mana pelan ini saya lihat selari dengan pelan pemulihan negara sebab ianya berdasarkan pada 3 indikator yang saya nyatakan tadi. Dan mungkin sedikit
tambahan yang kementerian boleh masukkan ke dalam pelan pembukaan sekolah e-lestari yang saya maksudkan tadi adalah dari aspek pelaksanaan sekolah itu, pembukaan waktu sekolah itu. Kita tahu 5 hari bersekolah, pagi hingga ke tengah hari, dan kita ada fasa petang. Mungkin juga perlu dilihat waktu yang sesuai, berapa jam sebenarnya kehadiran seseorang itu perlu berada di sekolah, dan ianya perlukan satu permekasaan kepimpinan di kalangan pengetua dan guru besar di sekolah, di mana kita tahu lokasi sekolah, jenis sekolah terlalu rencam di Malaysia. So kementerian nak mengadakan satu pelan yang menyeluruh untuk semua sekolah agak sukar. Jadi perlu melihat memperhalusi jenis-jenis sekolah yang ada. Jadi pada tangan saya, kementerian memang dalam perancangan, kita menunggu dalam masa terdekat untuk diumumkan dan bergerak selari dengan pelan pemulihan negara. InsyaAllah, saya rasa kali ini kita akan berjaya secara bersama-sama untuk memastikan sekolah beroperasi sepenuhnya. Prof, adakah sekolah ini wajar dibuka secara berperingkat? Kerana kalau kita melihat, mungkin ada kawasan dan juga negeri, mungkin kes yang tidak teruk seperti di Perlis. Mungkin boleh dipertimbangkan dibuka dahulu berbanding sekolah-sekolah di Lembah Kelang yang pada ketika ini kes COVID-nya sangat kritikal. Ya, memang sepatutnya itu yang harus kita laksanakan, kerana kita tahu ada 5 negeri telah masuk kepada fasa 2. Sebab bila kita bercerita pasal COVID ini, ia terikat terus kepada lokasi dan kadar kes yang berlaku dalam lokasi tertentu. Jadi pembukaan sekolah secara berperingkat perlu dilaksanakan dan melihat juga kepada jenis sekolah, keadaan sekolah dan juga status 3 indikator seperti mana saya nyatakan, jumlah kes harian di sekitaran sekolah tersebut, termasuk juga penggunaan ICU, hospital berdekatan di sekolah tersebut, kerana kita tahu memang kementerian menggunakan prinsip di mana individu yang boleh menyertai sesuatu sekolah itu perlulah berada dalam kawasan sekitaran sekolah, dan kadar vaksinasi ini perlu dilihat bukan sahaja frontliner, guru dan kaki tangan sokongan di sekolah. Saya sarankan perlu dilihat juga kadar vaksinasi ibu bapa. Kadar vaksinasi ibu bapa, peratusan di maklumat ini perlu dikumpulkan oleh pihak sekolah untuk memastikan bahawa warga sekolah yang mempunyai interaksi dengan warga sekolah, iaitu ibu bapa, penjaga, juga telah menerima kadar vaksinasi sekurang-kurangnya 1 dos untuk memastikan bahawa keselamatan sekolah dan tidak berlaku sebenarnya kluster yang melibatkan sekolah. Baik Prof, adakah kita ini harus terus menumpukan PDP berorientasikan kepada peperiksaan? Adakah ia masih relevan ketika kita berdepan dengan pandemik ini? Dan apa cadangan Prof untuk penilaian kepada pelajar ini? Mungkin perlu diubah ataupun bagaimana Prof? Kalau kita lihat PDP yang berorientasikan, kita tahu di Malaysia kita ada peperiksaan yang rasmi, seperti SPM dan sebagainya. Jadi memang kita memerlukan satu peperiksaan rasmi untuk membandingkan prestasi antara pelajar-pelajar. Walau bagaimanapun dengan keadaan sekarang, kita melihat kepada perkembangan pelajar, penguasaan pengetahuan itu berbeza dari seorang pelajar dengan seorang pelajar, dan inilah di mana kita perlu mula untuk melihat kepada yang dipanggil sebagai pentaksiran berdasarkan pencapaian, performance, iaitu individu itu sendiri. Jadi pencapaian berdasarkan individu, performance yang dikuasai oleh pelajar itu berdasarkan satu benchmark, satu tanda aras. Apakah yang seharusnya, sebagai contoh, apakah seharusnya pelajar tingkatan 5 patut capai setelah meningkat kepada tingkatan 5 sebelum bergerak kepada fasa berikutnya menyertai pengajian tinggi di matrikulasi dan sebagainya. Jadi ini perlu dilihat pentaksiran yang lebih menyeluruh, lebih holistik, yang melihat kepada pencapaian pelajar itu. Dan ini perlu dilihat juga untuk tujuan itu bukan sahaja berdasarkan peperiksaan yang bertulis, ia juga perlu melihat kepada pencapaian pelajar itu sendiri dalam aktiviti, dalam pentaksiran yang bersifat formatif di sekolah, dan juga penguasaan mereka dalam menyelesaikan beberapa aktiviti di sekolah. Walau bagaimanapun ini satu cabaran sebenarnya, sebab untuk menyelaraskan semua itu untuk satu Malaysia, ia merupakan satu cabaran. Prof, kita mengadaptasi kepada norma baru PDP secara dalam talian. Mungkin ada saranan dan juga cadangan daripada Prof sendiri, perancangan masa panjang ataupun masa hadapan yang KPM harus lakukan dalam kita merancakkan lagi PDP secara dalam talian ini.
Kalau kita tengok PDP dalam talian ini sebelum ni mungkinlah kita tidak melalui proses PDP dalam talian ni secara menyeluruh. Dengan berlakunya pandemik COVID ini, maka sekolah, institusi pengajian tinggi semuanya menggunakan PDP secara dalam talian. Jadi kalau kita lihat the way forward bagi saya untuk bergerak di masa depan, kita perlu sebenarnya menggabungkan PDP yang berada di sekolah dengan PDP bersemuka, maksud saya, dengan PDP dalam talian. Jadi kementerian perlu mengimbangkan dua ini sebab sekarang ni hampir 1 tahun lebih pelajar-pelajar telah ada kemahiran mengikuti PDP secara dalam talian, begitu juga dengan guru. Jadi kalau kita stop totally, saya rasa agak rugi. Jadi kita perlu mengimbangkan dua ini. Kementerian perlu melihat portion untuk bersemuka berapa peratus dalam pelaksanaan sesuatu pengajaran dan juga berapa secara dalam talian, yang mana ianya membantu sebenarnya proses pembelajaran yang dilalui oleh pelajar. Baik, terima kasih Profesor Dr. Zaidatun Tasir, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM atas kupasan itu.